situ juga dia ternampak bayang-bayang hitam seperti duduk bersilang kaki sedang melihatnya. Kepalanya pula bergoyang kiri dan kanan seolah-olah ingin bermain-main dengannya. Astaga, kayak gini dia kepalanya. Ih, serem betul. Astaga. Bintang kecil woi di langit yang biru cap amat banyak Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Dan hari ini, hari Minggu ini aku akan reaction nanti ya Ustadz Samsul Debat. Besok aku reaction lagi, tapi hari ini kita akan lihat top 5 Malaysia dulu cuy. Top 5 Malaysia 1 minggu yang lalu sudah upload video yang baru ini. Judulnya adalah 5 jalan paling keras di Malaysia yang perlu Anda tahu. Ini part 2-nya ya. Part 1 aku juga sudah pernah react. Kalau kalian belum nonton reaction aku untuk part 1, nonton dulu ya cuy ya. Itu memang seram-seram banget ya. Jalan-jalan di Malaysia ada yang memang menyimpan banyak misteri gitu ya. Nah, aku pengen lihat yang satu ini, sambungannya ini ya, part kedua. So, kita lihat aja 5 jalan paling keras di Malaysia part 2 dari top 5 Malaysia. Indo React. Sebelum ini, admin telah merungkaikan ini kan, jalan yang keras di Malaysia seperti Jalan ke Genting Highland dan Rawang Bypass. Genting Highland, Namun terdapat banyak Rawang lagi jalan Bypass yang seram dan berpuaka di Malaysia yang anda perlu tahu agar lebih bersedia. Siap. Di sini terdapat 5 jalan paling keras di Malaysia bahagian 2. Salah betul. Itunya back sound nih. You are watching Top 5 Malaysia. Siap. Seram betul back sound nih. Nombor 5, Jalan Bukit Tujuh. Oh, Jalan Bukit Tujuh. Mana lagi nih? Laluan Bukit Tujuh berdekatan dengan Pekan Merapuh Kuala Nipis Pahang di sekitar Pahang. tahun 90-an telah menjadi laluan utama bagi mereka yang ingin ke ini ya. Kelantan melalui Jalan Gua Musang. Laluannya berbukit dengan jarak tidak sampai 20 km. Sepanjang laluan tiada lampu jalan, tiada kemudahan asas, hanya dikelilingi hutan tebal. Di Gak ada lampu jalan. Tiada lampu jalan, tiada apa penerangan gitu kan. Cuma dikelilingi hutan-hutan sebelah kiri sebelah kanan. Wih, malam-malam aku nggak berani cuy, sendirian gitu cuy, nyetir sendirian gitu kan. Dalam kereta pasti ada apa-apa itu. Kawasan berbukit ini terdapat pelbagai kisah seram dan telah mencatatkan banyak kemalangan maut. Iyalah. Jalan ini dipanggil Bukit Tujuh disebabkan kawasan tersebut terdapat 7 buah bukit yang perlu dilalui sebelum tiba di kawasan yang lebih tenang. Disebabkan bentuk jalan di sini yang berbukit dan sangat curam, penglihatan oleh pemandu juga adalah sangat terhad dan mudah berlaku kemalangan. Antara kisah seram yang sering berlaku di sini adalah penampakan seperti satu pintu gerbang besar di tengah jalan sewaktu tengah malam. Menurut komen pada video misteri Bukit Tujuh di YouTube, beberapa individu pernah mengalami peristiwa ini. Selain itu, menurut perkongsian kisah benar dari YouTube Ikmal Hanif, terdapat kisah seorang pemandu van pos laju bernama kayak Pak Mat gerbang yang portal ke dunia lain Bukit gitu ya. Tujuh pada waktu malam dari Kuala Nipis ke Kelantan untuk penghantaran barang. Perjalanan dimulakan pada pukul 9 malam. Setibanya di kawasan Bukit Tujuh, vannya menjadi terlalu berat seolah-olah syarat muatan walaupun hanya separuh penuh barang yang diisi. Tadi dia bawa 80 km per jam. Bila dia naik bukit tu tiba-tiba 80 turun jadi 40 km. Wih, Memang slow gila. Memang macam mendaki mengerang gila van tu. naik semua Pak Mat itu. meneruskan Makhluk perjalanannya. Tidak halus lama itu selepas naik itu, semua dalam dia van. sangat terkejut kerana tiba-tiba vannya diketuk pada penghadang tengah van dari arah belakang. Wih, Baru nak naik, tiba-tiba ada bunyi ketukan. Masa dengar ketukan tu, Pak Mat terkejut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab ketukan tu datang daripada partition yang ada kat belakang dia. Pak Mat kemudian memberhentikan van untuk memastikan apa yang berlaku. Namun setelah sampai di kawasan bukit tertinggi, dia ditegur oleh satu suara yang garau berterusan selama perjalanan di kawasan itu. Suara garau tu berbunyi wih. 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 Anjay.
Dan setiap Ih, kereta yang apa berselisih itu dengan tadi? van Pak Mat pasti akan memberi isyarat lampu tinggi seperti ada sesuatu di van tersebut. Setelah menuruni bukit terakhir di hadapan van Pak Mat, dia ternampak satu lembaga yang bermuka buruk, berambut kusut masai dengan mata memandang ke bawah. Wih, seram betul. Mesti nak tukar gear kan. Nak tukar gear tu, nak turun bawah. Betul-betul depan van dia, ada seorang perempuan bermuka sangatlah buruk berdiri depan van dia. Yang berdiri tu adalah Pontianak. Pontianak cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Ih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Pak Mat sangat terkejut Apa itu sehingga tadi? van yang dipandunya terbabas melanggar sebatang pokok di tepi jalan. Dan bila dah tersadar tepi jalan tu, dalam keadaan separa sedar, Pak Ahmad macam nampak ada satu bayang-bayang putih Pontianak tengah lalu betul-betul sebelah van dia. Itulah antara kisah betul. seram yang terdapat di jalan Bukit Tujuh. Ketujuh nggak ada lampunya sih, nggak ada lampu jalan. Kalau ada lampu jalannya masih enak itu. Nggak terlalu seram pasti. Nombor 4. 4. Jalan Gopeng ke Gua Tempurung. Jalan Gopeng. Oke. Kawasan ini sering kali menjadi buah mulut pengguna lebuh raya utara selatan dan laluan ini terkenal sebagai kawasan paling kerap berlaku kemalangan membabitkan kematian yang mengerikan. Pada 6 Januari 1996 berlaku kejadian tanah runtuh di lereng bukit berhampiran RNR Gua Tempurung yang telah mengorbankan itu ya tanah seorang runtuhnya. pemandu lori ketika Wih, seram melalui betul. lebuh raya. Setelah ini kejadian ya. tersebut, kawasan RNR yang rosak teruk akibat tanah runtuh itu telah ditutup. Kawasan ini terletak di bahagian kiri lebuh raya menghala ke memang selatan sebelah dan bukit dapat ya. dilihat kesan jabatan lama yang ditinggalkan. Oh, itu Lokasi ya jabatan ini juga lamanya. pernah berlaku kemalangan pada jam 1 pagi melibatkan ahli politik dan peguam terhormat iaitu Karpal Singh dan pemandunya maut di situ. Kenderaan jenis Toyota Alphard itu. tersebut remuk selepas dipercayai hilang kawalan dan melanggar sebuah lori di laluan ini pada April 2014. Baru cuy, Antara 2014. kisah mistik di sini adalah terdapat pengguna yang menceritakan bahawa ada sesuatu yang menggoncang keretanya Wih, yang ketika goncang berhenti untuk melelapkan mata di hentian Gua Tempurung ini. Selain itu, terdapat kisah oleh pasangan yang berhenti di RNR Gua Tempurung. Sewaktu di RNR, isterinya keluar dari kenderaan untuk ke pintu belakang bahagian penumpang kerana ingin mengambil sesuatu di dalam beg. Ketika suaminya sedang melihat isteri tunduk mencari barang, dia perasan di belakang isterinya terdapat satu pondok dan di situ juga dia ternampak bayang-bayang hitam seperti duduk bersilang kaki sedang melihatnya. Kepalanya pula bergoyang kiri dan kanan seolah-olah ingin bermain-main dengannya. Astaga, kayak gini dia palanya. Ih, seram betul. Astaga. Ada pondok itu Dan ya. jarak antara pondok itu dengan mereka hanya beberapa langkah kaki sahaja. Setelah itu, pasangan ini terus bergegas keluar dari RNR tersebut sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Seram. Kawasan hentian ini juga Itu dikelilingi ya. pokok-pokok besar dan dikatakan sangat menyeramkan, Nah, ini, terutamanya pada iya. waktu malam. Wih, seram samping bukit-bukit ya. RNR. Gila. Nombor 3. Nomor 3. Jalan Keluang jalan ke Mersing. Kayaknya tahu aku Keluang ini. Kayaknya ya. Perjalanan dari Keluang ke Mersing akan bertemu dengan Pekan Kahang, sempang kiri ke Feldanita, kemudian Pekan Jemaluang dan seterusnya pinggir adalah Mersing. pantai. Perjalanan yang Ini dikelilingi apa? hutan simpan ini dikatakan keras di mana terdapat kisah dari Facebook Viral Media Johor di mana sebuah keluarga yang dalam perjalanan untuk bercuti di Tanjung Leman telah melalui jalan ini sekitar jam 11 malam Wih, pada jam tahun 11 malam. 2015. Seperti kebiasaannya, jalan ini memang sepi dari kenderaan lalu lalang dan gelap selain banyak selekoh berbahaya dan sempit. Dalam kisahnya, hanya kenderaan keluarga ini yang membelah kesunyian malam di tengah hutan belantara dengan tiada rangkaian telefon. Tiba-tiba dia terlanggar sesuatu dan membuatkan keretanya berpusing dan terbabas ke dalam semak. Oh,
Dalam kekalutan tersebut, ini. datang lebih kurang 10 orang mengerumuni untuk memberi bantuan dengan menolak keretanya hingga berjaya keluar ke atas jalan. Weh. Mereka yang menolong kemudian berlalu pergi meninggalkan keluarga itu. Dia dan keluarga ketakutan langsung tidak membuka cermin atau keluar menyapa orang ramai yang membantunya. Dia asyik berfikir, siapakah yang membantunya tadi? Dan dari mana datangnya Iya. mereka? Keesokan hari, dia merasa hairan kerana keretanya langsung tiada kesan kemih atau pecah padahal dia melanggar sesuatu yang besar malam tadi. Menurut YouTube Faizul Zahrin Zakaria, dia menceritakan kisah benar pengalaman seram ketika melalui Jalan Kahang sewaktu perjalanan beliau ke Mersing untuk trip memancing pada Oktober 2019. Dia yang tidak pernah melalui jalan ini telah terserempak dengan Cik Ponti Ai. sedang duduk di perhentian bas simpang Oh, jalan itu dia ke tuh. Felda Anita. Tempatnya ini serem betul. Dekat nak sampai kat bas stand tu. Subhanallah. Ada perempuan. Rambut panjang mengembang turun macam ni. Tangan dia letak dekat kursi tempat dia duduk. Dia tak pandang atas, dia pandang bawah. Duduk dekat bas stand. Ini serem betul. Nah ini ya. Memang seram banget cuy. Lihat cuy itu. Kalau malam ini, aduh, nggak ada mungkin orang yang berani duduk sini kalau malam cuy. Kalau ada pun itu bukan orang, itu pasti cuy. Pasti itu yang lain-lainnya itu. Gila. Nomor 2. Lebuh Raya Yongping ke Pagoh. Lebuh Raya Yongping. Mana ini? Bukan semua orang boleh diuji dengan penampakan makhluk gaib. Hanya segelintir sahaja yang diberi ujian sebegini. Ya. Banyak kisah seram di Lebuh Yongping. Raya Yongping Oh. Pagoh. Antaranya adalah kisah yang dikongsikan dari artikel Facebook Anak-Anak Muar. Terdapat pasangan suami isteri yang melalui jalan ini di mana kereta yang dipandunya terasa berat kerana ditumpang oleh Cik Ponti. Wajahnya putih pucat dan berpakaian merah. Duduk di Wah, bahagian gila. belakang kereta. Bahaya cuy, kalau Pontianak yang bajunya merah tuh bahaya tuh, kuat banget itu. Kalau yang putih itu biasa aja, tapi levelnya kalau yang sudah merah itu levelnya sudah level atas itu, naik kelas itu. Kereta dengan wajahnya tunduk ke bawah. Hai. Apa itu? Di dalam kereta cuy. Gila. Terdapat kisah benar dari Kir Khalid pada tahun 1999 yang terlibat dalam kemalangan di Lebuh Raya Pagoh ini. Ketika dia membuat laporan kemalangan di Balai Polis Pagoh, pegawai yang mengambil laporan terlebih dahulu berkata, kalau dikarak sibuk dengan kereta Volkswagen buruk, di sini terdapat kereta syerit lama encik. Lebuh Raya Pagoh ini memang bersetan. Lagipun ramai yang kena. Ada yang selamat, ada yang innalillah. Oh Namun iya, ada yang satu Volkswagen perkara kuning yang ini menjadi seret tanda ya. tanya pada beliau adalah suasana semasa kemalangan itu. Sewaktu kesibukan kereta lain berhenti, lori tunda menarik kereta. Dia dapati terdapat ramai budak-budak kecil berkejar-kejaran di kawasan semak dengan semua hanya memakai seluar pendek pada sekitar jam 12 malam. Tuyul itu ya. Nggak mungkin anak-anak kecil main di hutan jam 12 malam. Tuyul itu sudah. Nombor 1. Satu, Lebuh Raya Gerik ke Jeli. gerik ke jeli. Lebuh Raya Wah, Timur Barat gila, serem sepanjang banget. 123 km yang menghubungkan Perak dan Kelantan Perak telah dan dibuka Kelantan. secara rasmi pada 1 Julai 1982. Namun ketika Ini itu nih. jalan ini hanya boleh dilalui pada waktu siang sahaja dengan diiringi anggota tentera dan orang awam dilarang sama sekali menggunakan jalan ini Kenapa? pada waktu malam. Banyak sejarah telah berlaku sewaktu pembinaan Lebuh Raya ini. Pada 27 Ogos 1974, 3 orang petugas JKR telah terbunuh semasa bekerja. 116 pahlawan dari unit keselamatan juga telah meninggal dunia. Banyak nyawa yang telah terkorban semasa kerja pembinaan dilaksanakan. Ada juga yang terkorban dalam serangan pengganas komunis pada Ogos 1974. Di jalan itu ya. Rentetan dari peristiwa yang berlaku, sebuah tugu peringatan telah ada tugu dibina oleh peringatan. JKR untuk mengingati dan mengenang mereka yang telah terkorban semasa membina jalan raya Gerik ini.
Terdapat kisah seram diceritakan oleh Joe si penglipur lara di YouTube. Josi Di penglipur mana lara. 3 sekawan dalam perjalanan ke Kelantan sekitar tahun 90-an melalui Jalan Gerik pada waktu malam. Dalam perjalanan tersebut, mereka terserempak dengan kemalangan sebuah kereta. Mereka kemudian keluar dengan niat hendak menolong. Kemudian melihat terdapat pemandu kereta yang sedang mengerang kesakitan dengan keadaan kepala telah terkeluar ke cermin hadapan. Mereka ingin menolong lelaki yang mengerang itu, namun salah seorang dari mereka memanggil dan menunjukkan bahawa ada organ manusia seperti otak di atas jalan. Apa yang pelik adalah bagaimana lelaki tersebut boleh mengerang sedangkan otaknya telah terkeluar dari kepala. Betul. Korang tahu apa yang dia nampak? Dia nampak otak yang dah, yang macam mana cerita, dia pecah lah, yang pecah dah, otak tu dah terkeluar tau. Ada tak yang pelik? Apa yang pelik? Yang peliknya, lelaki tu mengerang, otak terkeluar. Kenapa dia boleh mengerang Betul. sedangkan otak dia keluar? Jadi sebenarnya dia tu hidup ke mati? Dalam keadaan panik dan kebingungan, akhirnya mereka mengambil keputusan meninggalkan mangsa dan tempat tersebut. Perjalanan diteruskan dan mereka Serem membuat betul. laporan polis tentang Keluar kemalangan palanya, itu. otaknya Namun keluar apa juga. yang memeranjatkan, Esok paginya, balai polis call. Balai polis kata, laporan yang cik buat tu laporan palsu. Kami dah cek, tak ada pun kemalangan dekat kawasan tu. Bila dengar macam tu, confirm yang dia orang jumpa tadi bukannya orang. Betul. Sip baik dia orang tak tolong, pergi angkat masuk dalam kereta, bagi CPR, macam tu. Sip baik. itulah antara kisah seram yang terdapat Wah, di gila. Jalan Gerik. Sekiranya anda mempunyai kisah-kisah seram Siap. Wah gila ini part 2-nya tambah seram, tambah gila-gilaan ini. Luar biasa. Memang seram-seram nih cuy. Kalau ada jalan di Malaysia yang nggak ada lampunya, itu pasti seram banget ya. Wah gila ini mantap. Untuk yang satu ini mantap ya. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata peace, love, and respect for Indonesia. Ciao.